Hai semua, kita sambung jawab soalan latih diri 3.4. Okay, sebelum start, Cikgu Syu minta maaf kalau ada banyak salah bercakap dalam video ni. So, untuk latih diri 3.4 yang pertama ni, dia minta selesaikan persamaan serentak berikut dengan menggunakan kaedah penghapusan, penggantian atau perwakilan graf. So, kita tak kisah nak guna mana, tapi macam Cikgu Syu pernah cakap video yang lepas, untuk persamaan serentak bagi linear dengan tak linear ni, prefer awak menggunakan kaedah pergantian. Okay, so untuk soalan nombor 2, awak akan menggunakan graf. Okay, so ada 6 soalan, so 6 Cikgu Syu akan guna kaedah pergantian. Okay, so yang ni adalah yang pertama, yang ni yang kedua. Okay, so ingat balik Cikgu Syu cakap hari tu, bila nak start guna pergantian, kita akan gantikan yang linear ni ke dalam tak linear. So, bila nak gantikan ni, kita boleh pilih nak ganti X atau Y. Tapi awak tengok pada mana yang tak perlu jadi pecahan. Okay, maksud cikgu, kalau awak nak gantikan X, awak akan pindahkan Y. Tambah Y. So, awak akan dapat dalam bentuk pecahan. So, dalam pecahan ni, awak masuk dalam yang ni. Okay, so kalau boleh kita nak elakkan pecahan tu. So, kita cuba gantikan Y. So, bila gantikan Y, akan jadi 2X tolak 7 sama dengan Y. So, maksudnya Y sama dengan 2X tolak 7. So, ini adalah persamaan yang ketiga. So, bila kita tak menggunakan pecahan, dia lagi senang kita nak selesaikan. Okay, so gantikan yang ketiga ni ke dalam pertama. Okay. So, untuk yang ni kita kembangkan dulu. Y kuasa 2 tolak X square tolak XY sama dengan 11. So, gantikan yang ni. Okay, akan jadi 2X tolak 7 kuasa 2 tolak X kuasa 2 tolak X. So, 2X tolak 7 sama dengan 11. So, kembangkan yang ni, awak akan dapat 4X kuasa 2 tolak 28X tambah 49 tolak X kuasa 2. Kembangkan yang ni, awak akan dapat tolak 2X square tambah sebab negatif tambah 7X. Okay, yang ni pindah, akan tolak lah sama dengan kosong. Okay, lepas tu awak akan dapat satu persamaan kuadratik. So, awak akan dapat ni lah. X kuasa 2 tolak 21X tambah 38 sama dengan kosong. Okay, selesaikan yang ni, awak dapat yang ni. Okay, lepas tu kita guna kaedah nak selesaikan persamaan kuadratik. Okay, so boleh guna 3 cara kan, faktor ke, kaedah rumus ke, ataupun penyempurnaan kuasa 2. So, awak tekan kalkulator je. So, bila tekan kalkulator, awak dapat 2 jawapan. So, maksudnya kita menggunakan kaedah faktor lah masa tu. So, awak akan dapat jawapan macam ni lah, dalam kurungan X tolak 19 X tolak 2 sama dengan kosong. So, awak akan dapat X adalah 19 dan X adalah 2. Okay, lepas tu awak masukkan ke dalam persamaan ketiga ni untuk dapatkan Y. So, bila X sama dengan 19, so Y sama dengan 2, 19 tolak 7. Awak akan dapatlah 31. So, bila X sama dengan 2, so Y sama dengan, awak gantikan Y tu 2. Sorry, X tu 2. So, dapatlah negatif 3. Okay, ni cara kaedah pergantian. So, lebih mudah kalau awak tidak melibatkan pecahan dalam pengiraan. Okay, kalau terpaksa guna, awak kena gunalah. So, yang ni boleh pilihan lah. Okay, next kita pergi soalan yang kedua, soalan B. Okay, pun sama. Kalau boleh, awak pilih yang tak perlu pecahan, iaitu awak gantikan X. So, X sama dengan 1 tolak 5Y. So, ini adalah persamaan ketiga. So, ni sangat penting tau untuk awak tunjuk. Sebab kalau untuk silibus lama, yang ni bawa satu markah tau kat sini. Okay, so untuk yang ni, nombor 3 ni, persamaan ketiga masuk dalam persamaan kedua.
Jadi gantikan je lah. So X, gantikan X kan. So 1 tolak 5Y tambah 3Y kuasa 2 sama dengan negatif 1. So tak perlu kembang apa-apa kan. So jadi kat sini susun balik. So yang ni 3Y kuasa 2 tolak 5Y tambah 1 tambah 1. Baik bila sana sama dengan kosong. Maksudnya awak dapat satu persamaan kuadratik tambah 2. Okey, lepas tu awak tekan kalkulator, awak akan dapatlah jawapan dia. As long as bukan perpuluhan, awak boleh buat dalam bentuk faktor macam ni, iaitu dalam kurungan je. So dapat ni jawapan dia. So Y tolak 1 sama dengan kosong. Y awak akan dapat 1. 3Y tolak 2 kosong. So Y akan dapat 2/3. Okey, lepas tu cari nilai X. So bila Y sama dengan 1, so X sama dengan 1 tolak 5, gantikan Y 1, awak akan dapat negatif 4. So bila Y sama dengan 2/3, so gantikanlah sini 2/3. So jawapan akhir akan dapat negatif 7/3. Okay, so ini untuk soalan B. Next kita pergi soalan C. Okay, untuk soalan C, dia pergi dalam bentuk pecahan yang ni kan. So, okay, ini pertama, yang ni yang kedua. So, untuk yang pertama ni dia dah bagi siap-siap Y sama dengan 3 tolak X. So, kita boleh masuk terus lah nanti. So, cuma yang ni, kalau boleh, kita jadikan dia bukan pecahan. Sebab bila pecahan, dia sangat complicated awak nak selesaikan. So, cara kita nak buang pecahan tu, okay, kita buat slow motion, maksudnya buat satu-satu. Okay, mula-mula awak nak buang X ni. Okay, bila nak buang X, awak kena darab semua dengan X. Okay, so yang ni darab dengan yang ni dipotong. So, tinggal satu sajalah. So, 1 tolak. Yang X ni darab dengan yang ni, tak boleh potong sebab tak ada X kat sini. So, jadi X darab 1 akan dapat X per Y. Sama dengan X darab 2 akan dapat 2X. Okay, lepas tu sekarang ni kita buang Y pula. Ni cara slow motion lah. Satu-satu. Okay, so bila nak buang Y akan darab Y. So Y darab 1 akan dapat Y. Tolak. Okay, yang ni akan potong. So tinggal X. Sama dengan, so Y darab dengan 2X akan dapat 2XY. So ini adalah persamaan yang ketiga. So lagi mudah. Kita nak masukkan yang pertama ni dalam ni. Berbanding, awak nak terus masuk dalam ni. Okay, so kalau boleh, sebelum nak start tu, kita clear dulu yang bentuk pecahan. Okay. Kalau nak laju, kita boleh terus darab XY. Maksudnya macam ni lah. Darab dengan XY. So kalau XY darab yang ni akan potong. Yang tinggal adalah Y. So yang ni akan darab yang ni, potong Y yang tinggal X. So XY darab 2 akan dapat 2XY. So ni lagi laju lah. Tapi kalau awak tak biasa, boleh buat satu-satu. Okay, tak ada masalah. As long as kita dapat jawapan betul. Okay, bila kita dapat yang ni, so persamaan pertama ni masuk ke dalam persamaan ketiga ni. So gantikan Y, iaitu, sekejap. Betul lah ni, tapi kenapa cikgu macam pelik sikit. Oh, betul-betul. Sorry. So, Y ni adalah 3 tolak X kan? Cikgu confuse sebab tu aku kurungan kat sini. So, tolak X sama dengan 2X. Kat sini adalah 3 tolak X. Okay, so yang ni tak ada darab apa-apa. Just kembang je, akan dapat 3 tolak 2X. Sebab negatif 2 tolak X akan dapat 2X sama dengan, yang ni kembangkan, so dapat 6X tolak 4X kuasa 2. Apa sama 4? Sorry, 2. 2X darab X dapat 2 je. Okay, lepas tu kita gabung. So maksudnya yang ni pindah sana lah. So bila pindah sana, awak dapat 2X kuasa 2. Tak positif kan, ni negatif. Okay, lepas tu negatif 2X tolak 6X. Tak pindah sana, tambah 3 sama dengan kosong. So, awak dapatlah persamaan dia
2x square tolak 8x tambah 3 sama dengan kosong. Okay, lepas tu bila awak tekan kalkulator, awak dapat dalam bentuk perpuluhan kan. So, tidak boleh menggunakan kaedah kurungan, iaitu kaedah faktor. So, dekat sini awak kena guna tunjuk antara awak menggunakan kaedah rumus ataupun penyempurnaan kuasa 2. So, biasanya kita menggunakan kaedah rumus lah. So, bila kaedah rumus, ingat formula X sama dengan negatif B plus minus B square tolak 4AC over 2A. Okay, so masukkan negatif B, iaitu negatif 8. Sorry. Padamlah. 8, okay, tambah tolak. Kat sini negatif 8 kuasa 2 tolak 4. A adalah 2. C adalah 3. Ni A dia adalah 2. Okay, nanti awak akan dapatlah kat sini. Okay, negatif positif lah. 8 plus minus kurungan kat sini. Nak kurungan pecah kuasa 40. Okay, dalam ni dapat 40 over 4 kan. 2 dan 2, 4. Okay, lepas tu untuk dapat jawapan, awak pecahkanlah 8 tambah punca kuasa 40 bahagi 4. Yang ni X sama dengan 8 tolak punca kuasa 40 bahagi 4. So, untuk yang ni awak dapat 3.811. Untuk yang ni awak dapat 0.4189. So, ini jawapan X. Sekarang ni awak nak cari jawapan Y. So, tak cukup lah. Oh, kat sini padam Cikgu cuba padam yang ni. Okay, so macam biasalah kita akan dapat 2 jawapan X dan 2 jawapan Y. So, bila X sama dengan 3.811, so Y sama dengan 3 tolak 3.811. Awak akan dapat negatif 0.5811. Okay, bila X sama dengan 0.4189, so tolaklah. Y sama dengan 3 tolak 0.4189. Sorry. So dapatlah 2.5811. Okay, ni untuk jawapan dia. So next kita pergi soalan D. Untuk soalan D pun sama, kita kena clearkan dulu dalam bentuk pecahan ni. So kita dah dengan Y. So bila kita dah dengan Y, sebab kita nak buang Y kan, kita akan dapat XY tambah 2X kuasa 2 sama dengan 4. So lagi mudah lah. Ni persamaan kedua. Yang ni yang pertama. Okay, untuk yang linear ni, macam Cikgu Syu cakap hari tadi sebelum ni, kalau boleh kita elakkan pecahan. Tapi kalau kat sini nampak 3 dengan 5, memang awak akan dapat pecahan. So kat sini ikutlah awak nak ganti yang mana. Tapi kat sini Cikgu Syu gantikan X. Sekejap, Cikgu Syu buat X. Sorry, sini Y kuasa 2 kan. Tengok salah tulis. XY 2Y kuasa 2. Betul. So kat sini Cikgu Syu gantikan X sebab kita ganti satu je, sekali je. So untuk kat sini kalau boleh jangan gantikan Y. Sebab bila awak nak gantikan Y, awak kena ganti 2 kali. Dekat sini satu, dekat kuasa 2 sekali. Sangat complicated. Kalau boleh kita nak senangkan hidup kita kan. So kita ambil yang mudah. So kat sini kita gantikan X. So jadi 3X sama dengan 1 tolak 5Y. Kita pindahkan. So kita dapat 1 tolak 5Y per 3. So ini adalah persamaan yang ketiga. So kita tak ada choice. Memang kena dalam bentuk pecahan. Kita masukkan ke dalam ini ya. Jangan masuk dalam ni, ni nanti. Sebab ini pecahan. Okay, so X kita adalah yang ni. So Cikgu Syu tak depan Y. 1 tolak 5Y per 3. Tambah 2Y kuasa 2 sama dengan 4. Okay, lepas tu
Cikgu Syu kembang masuk dalam ni, awak dapat Y tolak 5Y kuasa 2 per 3 tambah 2Y kuasa 2 sama dengan 4. Okay, so macam biasa kita buang 3 ni. Okay, kita darab dengan 3. So untuk grup ni, kita boleh potong. So yang tinggal adalah Y tolak 5Y kuasa 2 tambah 3 darab 2Y kuasa 2 ni akan dapat 6Y kuasa 2. 3 ni darab dengan 4 akan dapat 12. Okay, so dah mudahlah kerja kita nak buat. So yang ni kita akan dapat Y kuasa 2. Ni dapat Y kuasa 2 tambah Y. Lepas tu pindah 12 ke sini dapat negatif 12 sama dengan kosong. Okay, lepas tu tekan kalkulator kan, dapat jawapan iaitu Y tolak 3 Y tambah 4 sama dengan kosong. So Y tolak 3 sama kosong, Y sama dengan 3. Kat sini awak akan dapat Y adalah negatif 4. Okay, lepas tu carilah untuk X. So bila Y sama dengan 3, so X sama dengan 1 tolak 5. Gantikan 3, awak akan dapat negatif 14 per 3. Okay, and then bila Y sama dengan negatif 4, so X sama dengan 1 tolak 5, negatif 4 per 3, awak akan dapat 7. Okay, so inilah jawapan untuk D. Okay, next kita jawab soalan E. Okay, awak nampak soalan E. Okay, yang ni yang pertama. Yang ni yang kedua. Okay, so awak nampak kan yang persamaan kedua ni sangat panjang dan complicated. Sebab itulah kaedah penghapusan tu susah sikit nak buat. Okay, untuk yang pertama ni pun sama. Kita tengok dua-dua ada melibatkan pecahan lah. Maksudnya tak kisahlah nak cari X ke Y, dia akan melibatkan pecahan. Okay, so dekat sini dia pun macam balance jugalah. Ni X kuasa 2, yang ni X. So maksudnya sama je nak masukkan X ke nak masukkan Y. So untuk yang ni cikgu Syu masukkan X. 4Y sama dengan 9. So 2X sama dengan 9 tolak 4Y. So X adalah 9 tolak 4Y per 2. Ni adalah persamaan yang ketiga. And then sebab kat sini pun 2 kan. So lebih kecil lah. Kalau kita nak gantikan Y, dia per 4 nanti. So agak besar. Okay, next kita masuk ke dalam persamaan kedua ni. Okay, agak panjang juga. So 4, 9 tolak 4Y per 2 kuasa 2 tambah 16 Y kuasa 2 sama dengan 20. 9 tolak 4Y per 2 tambah 4Y tolak 19 sama dengan 0. Okay, lepas tu yang ni kena kembangkan dulu. So bila kembangkan, awak akan dapat 81 tolak 72Y tambah 16Y kuasa 2 per 4. Okay, sebab 2 kuasa 2 adalah 4. Okay, tambah 16Y kuasa 2. So yang ni boleh potong, kecilkan. Yang ni 1, yang ni 10. So dapat 90. Okay, sebab dikembangkan yang ni 10 darab 4, so 40Y tambah 49. Apa 49? Sorry, 4Y. Sekejap, ni mana ada kosong? Cikgu Syu silap tengok. Sorry. Okay, tambah 4Y tolak 19. Sebab sama dengan kat sini kan. Okay, sorry. Okay, lepas tu yang ni dah boleh potong. Okay. So sekarang ni kita permudahkan. So bila permudahkan, yang ni awak akan pindah sampai dah sama dengan kosong. Okey, cikgu Syu tunjuk jawapan akhir kat sini, iaitu awak akan dapat 32Y kuasa 2 tolak 36Y tambah 10 sama dengan 0. Okey, ini dapat selepas awak tolak tambah daripada sini lah.
Maksudnya macam ni kan, 16y kuasa 2 tambah 16y kuasa 2 awak dapat 32y kuasa 2. Okay, so awak cuba dulu, awak akan dapat yang ni lah nanti. Okay, lepas tu awak gunakan kalkulator, awak dapat jawapan ni lah. 8y tolak 5, 2y tolak 1 sama dengan 0. So 8y tolak 5 sama dengan 0. So y akan dapat 5 per 8 sama dengan 0. So y dapat 1 per 2. So dapat dua jawapan y. Kemudian cari jawapan x. So bila y sama dengan 5 per 8, so x sama dengan 9 tolak 4, 5 per 8 bagi 2. So awak akan dapat jawapan dia ialah 13 per 4. Kemudian bila y sama dengan 1 per 2, so x sama dengan 9 tolak 4, 1 per 2 bagi 2, awak akan dapat 7 per 2. So ni jawapan untuk E. Okay, dah dapatlah x dengan y. Okay, last sekali untuk soalan F. Okay, so yang ni yang pertama, yang ni yang kedua. Okay, so yang pertama ni tak kisahlah nak ganti x ke y. So Cikgu Syu gantikan x. So x sama dengan 4 tolak y. Ni persamaan ketiga. Masuk dalam persamaan kedua ni. So jadi 4 tolak y kuasa 2 tolak y kuasa 2 tolak 2. Okay, 2y. So x tu gantikan sebagai 4 tolak y. Sama dengan 2. Okay, kemudian kembangkan, awak dapat 16 tolak 8y tambah y kuasa 2 tolak y kuasa 2. Ini darab akan dapat tolak 8y tambah sebab negatif-negatif tambah 2y kuasa 2. Cikgu Syu pindah ke sini dapat tolak 2 lah sama dengan 0. Okey, pemudahkan awak akan dapat 2y kuasa 2 tolak 16y tambah 14 sama dengan 0. So yang ni boleh guna kalkulator, awak akan dapat ni lah jawapan dia. Y tolak 7 sama dengan 0. So y tolak 1 sama dengan 0. Y sama dengan 1. So yang ni y sama dengan 7. Okay, lepas tu cari untuk x. So bila y sama dengan 1, so x sama dengan 4 tolak gantikan 1, awak akan dapat 3. So bila y sama dengan 7, so x sama dengan 4 tolak 7, so dapat negatif 3. So ini untuk jawapan F. Okay, next kita pergi nombor 2. So 2A dengan B ni juga. So agak lama juga lah. Buat ni complicated sikit. Selesaikan persamaan serentak berikut dengan menggunakan perwakilan graf. Okay, lukis graf bagi persamaan berikut dengan domain. Okay, inilah yang Cikgu Syu cakap sebelum ni. Domain tu maksudnya dia dah bagi siap-siap apa nilai x yang awak kena guna. Okay, seterusnya tentukan penyelesaian persamaan serentak. Okay, so kat sini better kalau buat table. So x okay, so negatif 5, negatif 4, tak tahulah muat ke tak ni. Negatif 3, negatif 2, tak muat, negatif 1. Cikgu Syu sambung kat sini lah. So negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, lepas tu yang ni persamaan pertama, yang ni persamaan kedua. Okay, awak dah tahu nilai x, so sekarang ni nak cari nilai y. So untuk persamaan pertama tu, yang ni awak pindahkan, awak akan dapat 2y tolak 1 sama dengan x. Sekejap, kita nak cari y kan. Sekejap, mimpi ni, sekejap.
So awak nak cari y, so pindahkan x lah. 2y sama dengan 1 tambah x. So y sama dengan 1 tambah x per 2. So yang ni awak kena guna formula ni lah. Okay, maksudnya untuk persamaan yang pertama ni, okay, first awak gantikan negatif 5 ke dalam, sekejap, tukar pen lah. Okay, negatif 5 ni ke dalam persamaan ni. Maksudnya 1 tolak 5 lepas tu bahagi 2. Okay, 1 tolak 5 lepas tu bahagi 2. Awak akan dapat negatif 2 kan. So sini awak akan dapat negatif 2. Kemudian masukkan negatif 4 ke dalam persamaan ni. Okay, awak akan dapat negatif 3 per 2. Okay, awak gantikan satu-satu. So Cikgu Syu bagi jawapan akhir je kat sini. So satu akan dapat kosong. So untuk persamaan pertama ni, okay, kosong dapat 1 per 2. Yang ni dapat 1. Yang ni 3 per 2. Ini 2, 5 per 2. Yang ni adalah 3. Okay. So kemudian kita cari untuk persamaan kedua. Ni persamaan kedua. Okay, untuk persamaan kedua pun sama juga. Maksudnya dekat sini awak nak cari y kan. So kena pindahkan. Kat mana cikgu nak buat ni? X, y sama dengan 26 tolak x kuasa 2. Okay, lepas tu nak cari y sama dengan 26 tolak x kuasa 2 per x. So ini adalah persamaan yang kedua. Okay, awak kena gantikan nilai negatif 5 ni ke dalam yang ni. Okay, sama juga metod macam pertama tadi. Awak gantikan dalam tu, awak akan dapat kat sini negatif 1 per 5. Okay, negatif 5 per 2. Okay, yang ni negatif 17 per 3. Negatif 11. Yang ni negatif 25. Okay, lepas tu nak gantikan kosong tak boleh kan. So ni macam error. So tak adalah kat sini buat tanda pakak ataupun y infinity pun boleh. Maksudnya tak terlibat nanti dalam graf awak nanti. So ni gantikan 1, awak dapat 25. Yang ni awak dapat 11. 17 per 3. 5 per 2. Yang ni 5. Okay, so bila dapat yang ni, barulah kita masuk kepada melukis graf. Okay, untuk lakarkan graf, okay, make sure awak guna pensil and then guna kertas graf. Saya tak tahulah muat ke tak ni. Cikgu cari graf, kertas graf ni. Nak start dari mana? Okay, kita ada nilai paling besar untuk X tak ada masalah sebab memang negatif 5 sampai 5 je. Sekarang kita tengok pada Y. So Y paling besar 25. Paling kecil adalah negatif 25. Sekejap. So untuk sini dia negatif 25, 20, negatif 15, 10, 5. Okay, kosong dekat sini. Dah cantik lah. Boleh tak kat sini? Sekejap padam dulu. Contoh sini negatif 5. Cukup tak negatif 4. Negatif 3. Negatif 2. Negatif 1. Okay, kosong kat sini lah. Kosong. Sini 1, 2, 3, 4, 5. Sorry. Make sure guna pembaris tau. Jangan beka-beka macam ni. So sini X. Sini cukup tak ni? Negatif 25. Negatif 20. Negatif 15. Negatif 10. Negatif 5. So sini kosong. 5, 10. 15. 20. 25. Okay, so sini Y. Lebih kurang macam ni lah. Okay, so sekarang ni kita cuba dulu yang pertama ni. Persamaan pertama. Untuk persamaan pertama, bila negatif 5, awak dapat negatif 2. So, negatif 2, Cikgu Syu tak nampak cantik sangat ni. Okay, so mungkin kat sini kot. Kan?
Okay. As long as jangan sampai sini. Kat sini 5. Negatif 5. Okay. Lepas tu negatif 4 adalah negatif 3/2. So 3 bagi 2 adalah 1.5. So maksudnya yang negatif 4 adalah negatif 1/5. Kat sini. Oh. Sorry. Sekejap ni mana negatif 4. Negatif 4 1/5 atas sikit. Okay, lepas tu 3 dapat 1. So lagi atas. Sekejap, aku cuba sepanjang. Oh, susah ni. Susahnya sebab orang kata kecil sangat. Kalau kita graf biasa nampak ni. So, okay, sini 5, anggap sini 4, 3, 2, 1. So, 2 kat sini. So, kat sini naik atas sikit. Boleh nampak tak ni? Okay, negatif 2, awak dapat negatif 1/2, 0.5. Lagi atas sikit. Sini kosong. Okay, lepas tu kalau kosong, X kosong 1/2. So sini 1/2. Lebih kurang kat sini lah. 1 awak dapat 1. Okay, lebih kurang kat sini. 2 adalah 1/5 atas sikit. 3 awak dapat 2. So lagi atas sikit je. Macam cara berapa tak jauh ni. 4 5 bagi 2 2/5. Tak pernah nampak cantik sangat lah. Okay, 5 dapat 3. Cikgu tak pernah cantik graf cikgu. So lebih kurang macam ni lah. Sorry. Dia straight line. Awak boleh tunjuk pada jawapan local text. Dia straight line tau. Okay, so adalah ni salah masjid. Okay, dia straight line je. And then kalau awak guna peta graf, awak akan dapat cantik lah. Kat mana 3, kat mana 1.5. So cikgu Shu tak nampak sangat ni sebab dia halus sangat. Tapi nak tunjuk kat awak, bila awak lakarkan, inilah cara dia. Okay, lepas tu untuk yang persamaan yang kedua. Okay, untuk negatif 5, awak dapat 1/5. Negatif 1/5. Iaitu 0.2. So lagi atas. Okay, lepas tu 5 bahagi 2. Okay, untuk negatif 4 awak dapat negatif 2.5. Bawah sikit. Okay, pensel lah ikut. Okay, negatif 3. 17 bagi 3 adalah negatif 5.67. Okay, maksudnya bawah sikit kat sini. Okay, lepas tu negatif 2 awak dapat negatif 11. So maybe kat sini. Okay, lepas tu negatif 1 awak dapat negatif 25. So dekat sini lah. Okay, so awak nampak tak kat sini kosong ni infinity. Maksudnya dia tak akan sentuh pausa kosong. Jadi awak akan lukis jadi macam ni. Lebih kurang macam ni lah. Lebih kurang macam ni. Okay, sama juga untuk yang ni. So 1 awak dapat 25. So dekat sini. Okay, 2 awak dapat 11. Lebih kurang dekat sini. 3 awak dapat 17 bagi 3 tadi adalah 5.7. Dekat atas. Lebih kurang macam ni lah. Okay, 4 awak dapat 7 bagi 2 iaitu 3.5. Okay, kat sini. Dan 5 dapat 5. Aku rasa macam salah je kat sini titik ni. Cikgu tengok balik. 26 tolak 5 kuasa 2 bagi 3 bagi 5. Oh, silap. Kat sini bukan 5, 1/5 iaitu
0.2. So dekat sini lah kurang. So lukiskan lebih kurang macam ni lah. Okay, so nak lagi cantik, nak kemas, tengok jawapan belakang teks. Tapi inilah cara kita nak melukis graf. Okay, next kita pergi soalan yang terakhir, B. Okay, untuk yang B sama juga yang pertama tadi. So awak ikut je domain dia nak negatif 3 sampai 4. Okay, so X kita menggunakan negatif 3, negatif 2, negatif 1, kosong. So cikgu Syu sambung kat sini. Tak muat. 1, 2, 3, 4. Okay, so yang ni adalah persamaan pertama, yang ni persamaan kedua. So untuk persamaan pertama, kita pindahkan X tu. So maksudnya X tolak 2 sama dengan Y. So cikgu Syu pindah kat sini, Y sama dengan X tolak 2. So aku guna persamaan ni lah untuk gantikan ke dalam, untuk persamaan pertama tu, nak carikan nilai Y. Sekejap. Okay, so dekat sini cikgu Syu buat P1 persamaan pertama. Okay, bila awak masukkan betul tak? X tolak 2 betul kan? Tapi kenapa cikgu Syu dapat kat sini lain? Cikgu Syu buat salah ke lah nota ni? Kosong. X kosong ke? lah, cikgu Syu punya salah. So, cap X. Kita tengok balik. X tolak 2. Klik. Okay, kalau kosong. Kalau kosong. Oh, salah. Okay. Okay, negatif. Keluar semula. Negatif 3, awak dapat negatif 5 kan? Sini dapat negatif 5. Okay, lepas tu bila gantikan negatif 2, awak akan dapat negatif 4. Okay, lepas tu gantikan negatif 1, awak dapat negatif 3. Okay, bila awak masukkan kosong, awak dapat negatif 2. Okay, lepas tu untuk gantikan 1, awak dapat negatif 1. Okay, lepas tu gantikan 2, awak akan dapat kosong. Gantikan 3, awak dapat 1. Gantikan 4, awak dapat 2. Okay, sorry cikgu Syu punya nota ni. Cikgu punya latihan salah kira, sebab tu pening sikit tiba-tiba. Okay, now kita tengok pada persamaan yang kedua. Okay, untuk persamaan kedua, okay, kita nak cari nilai Y kan. So maksudnya kita kena pindah X tu. So 3Y kuasa 2 sama dengan 36 tolak 4X kuasa 2. So Y kuasa 2 adalah 36 tolak 4X kuasa 2 per 3. Okay, so sekarang ni ini adalah per Y kuasa 2. So bila kita nak Y, tak muat lah cikgu cuba kat sini kita kena pindahkan punca kuasa. So maksudnya kita akan dapat dua jawapan, iaitu plus minus 36 tolak 4x square per 3. Okay, tapi kalau tak nak nampak complicated, okay, bila masuk nilai awak boleh guna yang ni dulu. Maksudnya yang pertama awak masukkan negatif 3 ke dalam ni. Okay, lepas awak dapat jawapan, awak punca kuasa je. Macam tu. Tapi kalau awak nak guna yang ni terus pun lagi senang lah nampak. Lepas tu jangan lupa kena kata plus minus, sebab ini adalah kuasa 2. Punca kuasa nanti kita dapat dua jawapan lah, plus minus, iaitu positif dan negatif. So bila awak masukkan negatif 3, awak akan dapat kosong. Okay, so cikgu cuba bagi jawapan kat sini. Bila awak masukkan negatif 2 dalam persamaan ni ataupun yang ni, awak dapat dua jawapan, iaitu
plus minus 2.58. Okay, yang ni plus minus 3.27. Yang ni plus minus 3.46. Okay, persamaan kedua. Yang ni plus minus, awak dapat 3.27. Ini plus minus 2.58. Yang ni dapat kosong. Yang ni bila awak masukkan 4, awak tak dapat jawapan. So dekat sini, sebab apa? Sebab bila awak tekan kalkulator awak dapat negatif kan. So punca kuasa negatif tak boleh. So kat sini awak boleh tekan inilah infinity ke. Okay, so now kita nak melukis graf. Sini cukup tak? Negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, kosong kat sini. Sini kosong. Make sure guna pembaris tau. Sini kosong, sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. So sini Y, 1, 2, 3, 4. So sini X. Negatif 1, 2, 3, negatif 4. Okay, untuk persamaan pertama, bila negatif 3, awak dapat kosong. Mana ni? Sini sorry. Negatif 5 kan? Saya tengok yang pertama kedua pula. Negatif 5. Negatif 5 kat sini. Okay, bila negatif 2, awak dapat negatif 4. Negatif 1, awak dapat negatif 3. Bila kosong, awak dapat negatif 2. Bila 1, awak dapat negatif 1. 2 dapat kosong. 3 dapat 1. 4 dapat 2. So ini cantik lah. Senang lukis straight line je. Okay, kemudian untuk persamaan kedua. Okay, bila negatif 3, awak dapat kosong. Okay, bila negatif 2, awak dapat 2.58. Lebih kurang kat sini dengan negatif. So lebih kurang dekat sini lah. So negatif 1, awak dapat negatif 3.27. 3.27 maybe kat sini lah. Kalau guna kertas graf cantik sikit tau, awak akan nampak lah betul-betul. So kat sini kot. Lepas tu kosong, awak dapat 3.46 atas sikit pun tadi. Pun sama juga. Atas sikit pun tadi. Okay, untuk 1 awak dapat 3.27. So turun balik lah. 3.7. Dia akan sama dengan yang ni tadi. Yang ni pun sama. Okay, lepas tu 2 kan. So 2, 5.8. Dia akan sama yang tadi kat sini. So dekat sini. So yang ni kat sini. Okay, lepas tu 3 awak dapat kosong. So 4 ni tak boleh nak lukis lah. So awak dapat bentuk bulat kan. Sebab memang kalau persamaan Y kuasa 2, X kuasa 2 memang bentuk bulat. Okay, so awak lukislah macam ni. Oh, cikgu lukis yang ni berapa perasan tadi. Untuk soalan A tak habis tadi kan. Sepatutnya cikgu juga tunjuk jawapan akhir dia. Tak apalah, dah terbuat lah. Okay, lepas kita dah siap lukis ni, sebenarnya kita kena bagi jawapan akhir. Jawapan akhir adalah titik persilangan ni. Okay, so awak kena baca lah titik persilangan ni berapa. Okay, so untuk dekat sini awak dapat iaitu, kalau untuk yang ni awak akan dapat 2.9 dengan 0.9. Kalau untuk yang ni awak dapat negatif 1.2 dengan negatif 3.2. Okay. So yang ni bergantung pada graf awak.
Tapi dia takkan lari sangat lah. Mungkin ada yang dapat 28 ke. Tapi kalau awak dapat 25 tu masalah lah. Sebab dia memang dekat kat sini. Okay, cuba buat. Okay, so untuk yang persamaan untuk yang soalan 2A, maaf sangat Cikgu Shu tak boleh nak buat yang baru video sebab dia sangat masa yang lama untuk lukis balik. So untuk yang A tadi, okay, ingat balik tak gambar tadi dia bentuk macam ni kan? Lebih kurang macam ni lah. Okay, so titik persilangan tu kat sini. Okay, jawapan sebenarnya boleh rujukkan dalam buku teks. Jawapannya adalah 4.0 dengan 2.5. Kalau yang ni awak dapat negatif 4.3, negatif 2.7. Okay, maaf sangat-sangat untuk yang 2A tadi, sorry. So tak dapat nak undur balik sebab bila nak undur balik, Cikgu Shu kena lukis balik semula. Memang saya lama. Okay, so ni cara kita nak buat. Nampak tak betapa lamanya kita nak lukis gambar. So better kita menggunakan kaedah gantian. Okay, so Cikgu Shu rasa sampai sini je. Okay, so kita akan sambung untuk last subtopik iaitu kita punya ni adalah apa lagi ya? Melibatkan masalah, menyelesaikan masalah melibatkan persamaan serentak. Okay, kita jumpa lagi next video. Thank you semua, bye.